Selamat petang dan selamat sejahtera. Saya Loka Kiong AF190244 dari kumpulan 2. Nama saya Sasfin Melaki Batmanazal, nombor metrik CE190145. Nama saya Lai Bun Xian. Metrik number saya AI1902227. Saya Muhammad Darwis bin Muhammad Asri. Nombor metrik saya adalah DD190043. Selamat sejahtera, saya Bu Syehang. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Nur Fahim bin Muhammad Zamri. Dan nombor kad metrik saya 1982. Ingin membentangkan projek kita yang bertajuk Tahap Pemahaman tentang Falsafah Akhlak dan Kesan Negatif Dada dalam Kalangan Mahasiswa. Pengenalan. Gejala penyalahgunaan dada dalam kalangan masyarakat negara kita semakin serius dan tidak dapat dibendung lagi. Dada merupakan penyakit masa kini yang semakin menular khususnya dalam kalangan generasi muda. Generasi muda menggunakan dada untuk kepuasan dan keseronokan diri sendiri. Oleh itu, pembentukan remaja bercirikan nilai agama turut dilihat semakin sukar kerana kurangnya tahap pengetahuan tentang falsafah akhlak. Dada, ia merupakan sejenis bahan kimia, sama ada asli atau tiruan, yang boleh mengubah fungsi tubuh seseorang atau organisma dari segi fizikal atau mental apabila dimasukkan ke dalam tubuh. Latar belakang kajian. Ini merupakan satu kes seseorang remaja ditahan akibat mengambil kes di Selangor. Dari Januari hingga Oktober tahun 2019, pihak polis telah melakukan sebanyak 50 tangkapan untuk menangkap remaja yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan dada. Berdasarkan Ketua Polis Selangor, Datuk Mazlan Mansor, remaja yang ditahan terutamanya dari remaja yang usia 15 tahun ke 17 tahun. Hal ini dapat menunjukkan tahap pengetahuan dan kesedaran remaja terhadap kepentingan akhlak semakin rendah. Akhlak adalah sangat penting dalam pembentukan sasiar seseorang supaya orang tersebut dapat membezakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Objektif kajian. Pertama, menjelaskan konsep ilmu falsafah dan hubungannya dengan akhlak dan moral dalam kehidupan. Kedua, hubung kaitkan falsafah akhlak dan permasalahan penyalahan dada. Ketiga, menyenaraikan halangan dalam menerapkan konsep akhlak dan kesan kurang pengetahuan tentang konsep akhlak dalam kehidupan. Keempat, mengaji tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap kepentingan akhlak dan pengaruh negatif dada dalam kehidupan. Ilmu falsafah dan hubungan dengan akhlak dan moral dalam kehidupan. Seterusnya, pertama, kebanyakan ilmu falsafah banyak berkaitan dengan akhlak dan moral. Falsafah akhlak dalam Islam ini bermaksud ia bukanlah yang dicipta oleh falsafah ataupun ahli falsafah Islam itu tersendiri, tetapi apa yang dimaksudkan di sini adalah akhlak yang dicipta oleh Islam daripada segi asas-asas falsafahnya yang diolah dengan pendekatan falsafah. Moral pula bermaksud tingkah laku yang telah atau sedang dilakukan oleh individu. Penentuan baik dan buruk moral dilakukan oleh seseorang bergantung pada dasar etika yang dipegang, dipatuhi dan dijadikan garis panduan dalam kehidupannya. Pendidikan seringkali merupakan jalan cepat sehingga mencapai kebiasaan ketika suatu praktis sudah terbiasa dilakukan. Berkat pembiasaan, maka akan terjadi habit bagi yang melakukannya, kemudian akan menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Etika sebagai salah satu cabang dalam falsafah akan memberikan arahan bagi gerak ilmu sehingga membawa kemanfaatan bagi manusia. Tidak dapat menafikan bahawa akhlak dan moral sentiasa berkait rapat dengan sepanjang hidup setiap insan. Okey, untuk hubungan antara falsafah, akhlak dan masalah penyalahgunaan dada. Islam, Ibn Sadar Az-Din Al-Syirwani dan Imam Al-Ghazali mendefinisikan ilmu akhlak sebagai ilmu yang menerangkan sifat-sifat kebaikan dan cara-cara mencapainya
dan sifat-sifat keburukan dan cara-cara melawan diri daripada melakukannya. Antara ilmu yang dikaji adalah kepelbagaian rangsangan dan kekuatan jiwa suatu insan dan cara untuk mengawalnya. Okey, kita lihat pula penyalahgunaan dadah. Ia adalah penggunaan dadah atau ubat-ubatan yang bertentangan dengan kepentingan asal kawasannya. Istilah dadah mengakumi marijuana seperti ganja, cabu dan sebagainya. Dadah perangsangan ini dan apa-apa bahan yang diseduh untuk tujuan yang berlainan daripada kegunaan asalnya. Ia membawa banyak kesan buruk seperti merangsang dan melambatkan gerak badan, mengganggu fungsi otak dari segi persepsi jarak, ruang dan masa dan akhirnya menyebabkan kaya dan kegilaan dan kematian. Dari segi falsafah akhlak, menghisap dadah boleh membawa kesan buruk sehingga penagih dadah tidak dapat menahan keinginan terhadap dadah dan melakukan perampasan atau pemudahan untuk mendapatkan dadah. Penyalahgunaan dadah bukan setakat mendatangkan kerosakan kepada individu penagih tersebut. Malah ia kerosakan ini mencukupi kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Apa yang lebih membimbangkan masyarakat ini adalah antara sebanyak 437 kes atau 1.68% daripada keseluruhan adalah daripada kalangan remaja. Generasi muda akan menyumbangkan kepada ekonomi serta menjamin masa depan negara. Apa sahaja usaha perlu dilakukan untuk kebaikan kehidupan dan masa depan generasi muda. Jika generasi muda, negara akan terus bertambah dengan berbagai masalah. Salah satu cara adalah memperkenalkan pendidikan falsafah ke dalam dasar persekolahan Malaysia. Assalamualaikum. Saya akan sambung untuk membentangkan dalam bahagian latar belakang responden. Okey, di sini kita dapat lihat dari responden bahagian A dari segi jantina, peratusan responden lelaki mendapat peratusan sebanyak 62.3% dan adalah melebihi bilangan perempuan responden perempuan iaitu 37.7%. Dan yang kedua adalah dari segi umur, carta PAI menunjukkan bahawa responden kita dari segi umur ini ramai daripada 21 hingga 22 tahun, iaitu peratusannya adalah 21.3%. Hal ini berkemungkinan besar kerana kumpulan warga UTSM yang paling besar iaitu kumpulan mahasiswa-mahasiswi sarjana muda adalah dalam jumlah umur ini. Umur responden 19 hingga 20 tahun sebanyak 17.0%. Umur responden 23 hingga 24 tahun adalah 15.1% dan 25 tahun ke atas adalah 5.6%. Okey, dari segi bangsa kita dapat lihat daripada carta PAI yang tersebut ni, dia menunjukkan bahawa peratusan yang dapat daripada responden berbangsa Melayu adalah 52.8%. Kebanyakan 52.8% responden berbangsa Melayu dan paling kurang adalah di sini kita dapat lihat 1.9%. Responden berbangsa lain daripada Melayu, Cina dan India, hal ini mungkin disebabkan nisbah bangsa responden bergantung kepada nisbah bangsa warga UTSM. Dengan sebab bangsa Melayu berisbah paling besar, manakala bangsa lain daripada Melayu, Cina dan India berisbah paling kecil dalam warga UTSM ini. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada segi agama. Responden dari segi agama, kita dapat responden yang 52.8% ini adalah daripada agama Islam. Okey, hal ini kerana kumpulan Muslim berperatusan yang paling besar dalam warga UTSM ini dan Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain adalah peratusan yang rendah. Hal ini mungkin disebabkan bilangan kumpulan ini memang kurang dalam warga UTSM. Untuk nisbah agama Buddha, Hindu dan Kristian ialah 13.2% dan 22.6% dan 9.4% untuk yang lain-lain. Okey, dari segi tahun pengajian, kita dapat lihat dekat carta PAI ini, responden yang kita dapat adalah dari FPTB, berapa peratus-peratusnya daripada fakulti FPTB, FKEE, FKTM, FKMP, FKAB dan tiada responden dari FTK dan FAST. Okey, seterusnya kita dapat lihat daripada segi fakulti. Fakulti pun kita dapat lihat daripada tahun pengajian 1 ini adalah mencapai 58.5%. Tahap pengajian 2, 26.8%. Pengajian tahun ketiga dan tahun keempat. Tahun ketiga adalah 11.3% dan tahun keempat 3.8%. Hal ini mungkin disebabkan bilangan kumpulan ini memang kurang dalam warga UTSM. Untuk agama Buddha, yang tadi saya katakan untuk carta PAI agama tu, dia kurang. Dan yang lain-lain adalah responden yang lain-lain bangsa itu kurang dalam carta PAI tersebut. Okey, dan kita akan pergi ke slide seterusnya adalah
pengetahuan dan pemahaman tentang falsafah, akhlak dan moral. Di sini saya akan bentangkan tentang responden bahagian B daripada persoalan kita adalah yang kita buat soal selidik. Yang kami dapati dalam soal selidik ini, adakah konsep ilmu falsafah penting dalam kehidupan? Seramai 86.8% responden rasa penting dan 13.2% responden rasa tidak penting. Okey, seramai ini iaitu 42 orang daripada 50 orang responden yang memahami tentang akhlak dan moral dalam konteks falsafah. Seterusnya, masing-masing 86.8% dan 90.6% responden menyatakan bahawa konsep ilmu falsafah penting dalam kehidupan dan konsep ilmu falsafah adalah berkaitan dengan akhlak dan moral dalam kehidupan. Ini dapat menunjukkan bahawa golongan mahasiswa kini masih mementingkan ilmu falsafah dalam pembelajaran dan kehidupan mereka. Okey, dan seterusnya kita akan pergi kepada yang soalan seterusnya adalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja semakin membimbangkan. Adakah ibu bapa patut dipersalahkan? Okey, bagi punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja, 92.5% responden berkata ya dan 92.5% responden menyalahkan kepada rakan sebaya dan hanya 56.6% responden berasa ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk keruntuhan akhlak anak dan bilangan responden bagi kedua-dua jawapan mempunyai perbezaan yang besar sekali. Okey, hal ini demikian, kita boleh meyakinkan bahawa golongan remaja sering mendapatkan pandangan dari orang luar dalam menyelesaikan masalah mereka daripada dia merujuk kepada kedua ibu bapa mereka. Okey, yang catapan seterusnya kita dapat lihat 86.8% responden berasa mampu kerana adalah merujuk pada soalan kami yang lakukan, adakah akhlak dan moral mampu mempertingkatkan taraf hidup manusia? 86.8% kata mampu dan ya, dan 13.2% mengatakan tidak mampu. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang seterusnya, adakah kajian selidik yang kita buat, adakah anda memahami tentang akhlak dan moral dalam konteks falsafah? Okey, seramai 83% responden memahami dan 17% responden tidak memahami. Seramai 79.2 orang tidak 79.2% orang rasa patut diajar dan 20.6% orang rasa tidak patut. Dalam kaji selidik kita berkenaan tentang adakah konsep ilmu falsafah dan moral patut diajar dengan lebih mendalam di semua peringkat pendidikan. Okey, dan sebanyak 88.7% responden UTSM menyokong pernyataan ini. Oleh itu, berdasarkan rajah yang catapan kami sediakan di situ yang anda dapat lihat, responden menunjukkan persetujuan mereka terhadap konsep ilmu falsafah dan moral patut diajar dengan lebih mendalam di semua peringkat pendidikan. Akhir kata, kita boleh kemukakan kesimpulan iaitu ilmu falsafah bukan sahaja penting kepada para pelajar, ia juga penting kepada semua orang. Seramai 79.2% daripada 50 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini bahawa ilmu falsafah dan moral perlu diajar dengan lebih mendalam kepada peringkat pendidikan. Dan seterusnya adalah golongan mahasiswa kini mempunyai pemahaman akhlak yang mencukupi. Okey, terdapat 62.3% responden berkata cukup dan 37.7% responden berkata tidak cukup. Dan seterusnya, ilmu falsafah bukan sahaja penting kepada para pelajar, ia juga penting kepada semua orang. 79.2% responden rasa penting, 20.8% responden rasa tidak. Iaitu, akhirnya kita boleh kemukakan kesimpulan iaitu ilmu falsafah bukanlah sahaja penting kepada para pelajar seperti saya kata tadi. Ia juga penting kepada semua orang. Seramai 79.2 ini rasa penting dan 20 rasa tidak penting. Selamat pagi kepada lecturer saya dan juga kawan-kawan saya. Saya akan membentang sedikit tentang tentang slide kami, iaitu halangan dalam menerapkan konsep akhlak dan kesan kurang pengetahuan terhadap konsep akhlak. So, first question kami dalam bahagian C adalah kebolehan mengakses internet menjadi pengaruh terjebak di jalur dada. Betul. So, daripada slide kita, 30 orang respon berkata setuju kepada ayat tersebut. So, kemudahan media massa merupakan pengaruh utama pelajar terjebak dengan jalur sosial. Kita seharusnya menggunakan media massa untuk benda yang positif dan bukannya negatif. So, question yang kedua adalah dada membahayakan dari segi fizikal dan mental. Betul, dada membahayakan dari segi fizikal dan mental. So, 45 orang responden mengatakan bahawa terdapat ke arah setuju. So, mereka setuju dengan ayat tersebut. So, kebanyakan warga UTHM mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kesan mengambil dada. So, slide yang keempat kita pula, pengaruh rakan sebaya menjadi faktor utama. Rakan merupakan orang terdekat kepada remaja.
selepas keluarga di hostel atau di universiti atau apa-apa. So, seseorang pelajar itu akan mengikuti semua perbuatan kawan rakan sebaya dia. Okay. So, yang kelima, ke ayat yang seterusnya pula. Jejala dapat menyebabkan jejala sosial. Jejala darah dapat menyebabkan jejala sosial seperti seks bebas, hubungan bayi, dan juga masalah dalam keluarga, and so on. Okay, seterusnya pula, nama baik diri sendiri akan dibolehkan. Kita perlu menjauhi diri daripada darah supaya menjaga nama baik diri kita dan juga bukan sahaja kita dan juga masyarakat kita. So, darah bukan sahaja akan menjadikan nama baik kita, tetapi juga keluarga kita dari masa yang sama. Okay, seterusnya pula, pendidikan agama dapat membendung jejala darah. Betul, pendidikan agama akan membendung jejala darah. Seseorang pelajar Islam, Hindu ataupun Buddhis, dia perlu diberi didikan agama dengan lebih banyak, bahawa dia akan pergi ke arah positif bukan negatif. Okay, dan seterusnya pula, pelajar harus membuat kajian tentang dadah. Setiap orang pelajar dia patut ada kajian tentang dadah. So, dia patut memberikan dia patut dididik di sekolah, di universiti, di mana-mana juga dia patut memberikan lebih didikan tentang dadah, bahawa dia tidak akan pergi ke benda yang negatif. Okay, seterusnya pula, remaja perlu mempunyai jati diri dan etika yang tinggi. Seseorang remaja dia perlu mempunyai jati diri dan etika yang tinggi, bahawa dia tidak akan pergi ke benda yang buruk, dia akan pergi ke benda yang baik. Dari paragraf kita, 45 orang responden bersetuju dengan ayat ini, bahawa semua pelajar perlu mempunyai jati diri dan etika dalam jejala dalam. Media massa perlu menyiarkan tentang kebolehan terhadap dadah. So, media massa perlu menjadi info pertama kepada pelajar dan juga masyarakat tentang dadah. So, bukan menyiarkan coklat, shampoo dan sebagainya, tapi mereka patut menyiarkan advertisement tentang pengambilan darah itu buruk. Seterusnya adalah pandangan dan cadangan responden. Pandangan responden mengatakan negatif sebab pelajar mengambil dadah, mereka tidak tahu kepentingan akhlak dan moral, kurang rasional, stres pembelajaran. Okay, impact pengambilan dadah, hilang rasional, menjejaskan tumpuan pembelajaran, menghancur masa depan. So, mereka menjejaskan tumpu pembelajaran. So, maksudnya ini dadah bukan saja menjelaskan tumpu kesihatan, tapi pembelajaran juga. Slide yang lainnya pula adalah tentang tindakan yang perlu diambil oleh pelajar. So, pelajar perlu diberikan a second chance ataupun peluang yang kedua untuk memperbaiki diri dia, dan pelajar juga perlu dihantar kepada pusat pemulihan dan juga kepada pusat kaunseling untuk mereka dididik dan juga diperbaiki. Dan tersebut, responden berpandangan negatif terhadap jejala pengambilan dadah. Pandangan responden yang menyokong masyarakat bahawa dadah tu baik, buruk, tapi jika dididik orang diambil dadah, dia diberikan peluang, mereka akan menjadi lebih baik. Selamat sejahtera, nama saya Ong Pei Rui, dan sekarang saya nak bentangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, negara kita sekarang berada di aras yang agak kritikal dalam kegiatan penyalahgunaan dadah. Dan penyalahgunaan dadah yang berpunca daripada banyak faktor mengakibatkan banyak masalah sosial berlaku. Semua media massa dapat dijadikan panduan utama untuk kita membuka mata. Selain itu, pihak yang bertanggungjawab seperti kerajaan hendaklah mengatur langkah untuk menangani masalah ini. Selain itu, rakyat juga memberi kerjasama untuk menangani masalah ini. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam membimbing anak-anaknya supaya menjauhi dadah. Okey, sekian, terima kasih.